Tuan Haji Mahmud, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, seterusnya ustazah-ustazah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada tengah hari ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini bagi kita memperingatinya dengan membicara tentang akidah yang perlu ada pada kita. Mudah-mudahan kita dapat ilmu akidah yang tepat, yang diterima oleh Allah Ta'ala dan juga diterima segala amal kita. Kerana apabila akidah kita diterima, amal kita pun diterima. Kalau akidah kita ditolak, segala amal kita semua macam debu yang berterbangan, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada petang ini kita sambung lagi pembacaan kita pada muka surat berapa? 47. Siapa nak kitab, ada dua lagi pada Tuan Jamil. Harganya RM25. Tak ada duit, tak apa. Ambil je dulu. 47. Lastnya 47. 6, 11, 9 dan 14. Jawi ke Rumi tu? Ya. Ya. Ini Jawi ke Rumi? Jawi. Rumi berapa? Jawi 45. Ya'lamu ma baina aydihim, ya. Betul? Kita masih membicarakan ayatul kursi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Ya. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man zalladhi, hati lagi. Okey. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa keizinannya? Allah cabar kita. Siapa yang boleh bagi syafaat? Melainkan orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang boleh memberi syafaat? Utamanya yashfa'u yaumal qiyamah salasun, kata dia dalam hadis. 3 golongan atau yang boleh memberi syafaat di hari kiamat besok ada 3 golongan. Al-anbiya'u wal ulama'u wasyuhada'u. 3 golongan yang boleh memberi syafaat di hari kiamat besok. Yang pertama, nabi-nabi dan rasul-rasul, ya. Yang kedua, wal ulama'u, ulama-ulama. Selepas nabi, ulama. Selepas ulama, wasyuhada'u. Baru orang-orang yang mati syahid. 3 golongan ni saja yang boleh memberi syafaat. Yang lain itu kemudian. Awal-awalnya 3 tu. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kalau ada salah satu daripada golongan 3 tu, jangan kita hina-hina, jangan kita maki-maki, jangan kita pelekeh-lekehkan. Nanti kita hendak syafaat dari mereka di akhirat kelak. Rasul-rasul kena, jangan kita mempertikaikan hadis-hadis Nabi, jangan kita perlekeh-lekehkan perintah Nabi, jangan juga kita perkecil-kecilkan larangan Nabi. Yang kedua, ulama-ulama, kerana mereka itu adalah pewaris Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya, kata Nabi. Ulama itu adalah pewaris Nabi-Nabi. Jangan kita memperlekeh-lekehkan ulama, merendah-rendahkan ulama, ya. Kalau dia tu benar-benar ulama lah. Kalau dia ulur dalam semak, tak apalah. Ya, apa dia ulur dalam semak? Yang mementingkan dirinya. Ya, ulama tu ada 3 golongan. Yang pertama dipanggil al-ulama'ul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua dipanggil al-ulama'ul ghafilin, ulama yang lalai. Yang ngantuk aja, dia ilmu banyak tapi ngantuk aja, tak nak menyampaikan ilmu kepada orang lain dan tidak pula menyuruh orang lain melakukan kebaikan.
meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tinggalkannya. Itu ulamaul ghafilin, ulama yang lalai, ulama yang ngantuk. Tak ada berfungsi dalam masyarakat. Masyarakat dia ikut rentak masyarakat. Bukan dia membimbing masyarakat, dia mengikut rentak masyarakat. Kehidupannya sama dengan orang awam. Kalau orang awam tu bermewah-mewahan, dia ulama pun bermewah-mewahan juga. Kalau orang awam tu kedekut, dia pun kedekut juga. Kalau orang awam tu sembahyang seorang-seorang di rumah, dia pun sembahyang seorang-seorang juga di rumah. Itu ulama al-ulamaul ghafilin namanya. Ulama yang lalai. Dia macam ayo juga. Tahu ayo? Dia ada 3 jenis ayo. Yang pertama ayo mutlak, yang kedua ayo mustakmal, yang ketiga ayo mutanajis. Yang pertama ayo mutlak. Apa arti ayo mutlak? Suci lagi mensucikan. Ulama pun begitu juga. Yang pertama dia ulamaul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Dia terang, diri dia terang dan menerangi orang lain. Itu dia peranan ulama ya. Diri dia pun terang, dia tahu apa nak buat, apa yang dia buat itu betul di sisi Allah Taala dan di sisi Rasulullah. Yang kedua dia menerang orang lain. Memberi petunjuk kepada orang lain, membimbing orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ayo tadi ayo apa? Mustakmal. Apa arti ayo mustakmal? Suci tetapi tiada mensucikan. Ulama pun begitu juga. Ada ulama mustakmal. Dia boleh beribadat, dia boleh menjadi orang yang bertakwa. Dia boleh melakukan kebaikan tapi dia tidak mencegah kemungkaran. Dia tu diri dia suci tetapi tidak mensucikan. Dia terang, dia tahu apa nak buat tapi dia tidak menunjuk orang lain apa nak buat. Jadi orang lain tidak ada manfaat bagi diri dia. Ilmu dia tidak memberi manfaat pada orang lain. Ulama macam ini dipanggil ulama al-ghafilin, ulama yang lalai. Yang ketiga ayo tadi apa? Ayo mutanajis. Apa arti mutanajis? Dia pun najis dan menajiskan orang lain. Tidak suci dan tidak boleh mensucikan yang lain. Itu namanya mutanajis. Ayo yang dah tercemar dengan ayo kencing dan sebagainya, dah tercemar dengan najis. Dia tu dah diri ayo tu sendiri dah tidak suci, tidak pula boleh mensucikan yang lain. Ulama pun begitu juga. Ada namanya ulama usuk namanya. Dalam kitab-kitab lain kita jumpa ya. Ulama usuk, ulama yang jahat. Ini ramai ni. Kerana Rasulullah sebut dalam hadis, yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama'un fusaq. Akan berlaku di akhir zaman nanti ahli-ahli ibadat yang jahil-jahil. Sembahyang rajin tapi dia tak sedar perkara yang membatalkan sembahyangnya. Puasa rajin tapi dia tak tahu apa benda-benda yang boleh membatalkan puasanya. Baca Quran rajin tapi tak betul bacanya. Itu ramai tu kata Nabi dah, sebab Nabi gunakan isim jamak. Ramai al-ulama, bukan al-ulama, ubadun juhalun. Dia tak sebut abidul jahil atau al-abidul jahil, dia tak sebut. Tak ada sebut secara mufrad. Dia sebutnya secara jamak. Jamak tu artinya 3 atau lebih. Ubadun juhalun. Itu satu. Yang kedua, wa ulama'un fusaq, ulama-ulama yang jahat-jahat. Dia gunakan perkataan ulama. Ulama tu artinya banyak, 3 atau lebih. Kalau satu al-alim. Kalau satu dia kata al-alimul fasiq. Itu artinya seorang itu. Tapi oleh kerana ramai disebutnya apa? Ulama'un fusaq. Ulama yang jahat-jahat. Ulama yang mementingkan kedudukan. Ulama yang mementingkan harta, ulama yang mementingkan pangkat, ulama yang mementingkan darjat dan sebagainya. Itu ramai akhir zaman. Ulama macam itu tidak boleh memberi syafaat. Yang boleh memberi syafaat ialah al-ulamaul amilin, ulama yang mengamalkan ilmu. Jadi sebab itu kita kena waspada perhubungan kita dengan ulama-ulama. Hari ini kadang-kadang gambar ulama pun dia kencing, dia mana tahu. Gambar ulama tu dia kencing dia mana.
Ada dalam Facebook. Tuan-tuan ada ke komputer rumah? Cari dalam Facebook tu ada, dikencing dalam gambar ulama tu. Pasal tak sepakat dengan dia, tak setuju dengan dia. Dah. Sampai menghina dia. Ada dia buatnya ulama tu, seorang ulama tu gambarnya gambar babi. Muka ulama tu, badannya badan babi buatnya. Macam itulah mereka menghina ulama. Itu mereka tu nanti akan beri syafaat. Ulama tu diharapkan akan memberi syafaat kepada kita. Esok dah mati esok. Mungkin ibadahnya tak cukup dan dia terpaksa masuk neraka atau dia dihukumkan masuk neraka. Tapi sebelum dia dimasukkan dalam neraka, Tuhan tanya, kamu ada ke makan setalam dengan ulama? Jawabnya tak ada, katanya. Kamu ada ke duduk semeja dengan ulama, semajlis dengan ulama? Tak ada. Kata, aku getik ngaji, tak nak ngaji, katanya. Lepas tu tanya lagi, kamu sekampung ke dengan ulama? Tak ada. Ulama tu di Sarawak Selatan. Aku duduk di mana entah. Yang jauh dari Sarawak Selatan. Tak sama, bukan sekampung, katanya. Adakah nama kamu serupa dengan nama ulama? Tak ada, kata dia. Ulama tu namanya Haji Saleh, nama aku Michael Jackson, katanya. Lepas tu tanya lagi, ada tak kamu kawan yang kasihkan akan ulama? Yang itu ada lah, katanya. Kawan yang kasih dengan ulama, yang itu ada lah. Aku berkawan dengan Tuan Haji Mahmud, dia kasihkan ulama. Jadi kerana itu dia tak jadi masuk neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Belum ulama tu beri syafaat lagi, kerana itu aja benar Allah dah ampunkan dosa dia, terus boleh masuk syurga. Jadi di akhirat besok kita mengharapkan syafaat dari orang-orang inilah. Jangan rasa-rasa dah jadi ahli syurga je dah lepas sembahyang tadi. Jangan rasa-rasa aku syurga esok, aku mati esok syurga mana? Lagaknya Jannatul Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke. Itu orang perasan namanya. Tahu ke perasan? Perasan tahu apa? SS. Apa SS? Syok sendiri. Jangan kerana nanti kita harapkan syafaat daripada ulama-ulama. Semua orang ini diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa keizinannya? Tak ada. Kalau tak diizin di Allah, tak boleh dapat syafaat dari mana-mana pihak pun. Ayat ini menerangkan tentang makam ketuhanan, darjat ketuhanan tu, dan juga makam perhambaan. Hamba berharap benar dengan syafaat. Allah mempunyai kuasa untuk memberi syafaat, mengizinkan siapa-siapa saja untuk memberi syafaat kepada orang yang layak diberi syafaat. Itu penghambaan kita. Kuasa Allah, dialah yang mengizinkan siapa-siapa yang diizinkannya. Setiap makhluk adalah hamba Allah. Semua kita ni Allah jadikan untuk menjadi hamba dia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak ku jadikan manusia dan jin dan manusia, melainkan semata-mata untuk menjadi hamba-hamba aku. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang sebut kita, orang panggil kita hamba Allah, adakah kita marah? Marah ke kita? Tuan Haji Mahmud ni hamba Allah lah, marah ke dia kan saya? Menyolang ke mata tengok saya? Seronok dia bila dia panggil dia hamba Allah. Kalau dekat dengan kedai kopi, apa cakap dengannya? Ustaz, mau kita minum, katanya. Pasal dia suka jadi hamba Allah, hatinya menerima untuk menjadi hamba Allah. Dan Allah menjadikan kita untuk menjadi hambanya. Jadi sesuai. Sepakat kehendak Allah dan juga ayat Quran tadi. Dan Allah jadikan kita untuk menjadi hamba dia, dan hati kita pun setuju untuk menjadi hamba Allah. Jadi sepakat, tak bertentangan. Tapi kalau saya kata Tuan Haji Mahmud ni hamba dunia, dah macam. Kalau dekat apa buatnya? Tampurnya. Pasal apa? Pasal dia tak setuju, hatinya tak setuju untuk menjadi hamba dunia. Begitu juga manusia-manusia yang lain tak setuju hatinya untuk menjadi hamba dunia.
Walaupun kadang-kadang dalam kehidupannya seolah-olah dia menjadi hamba dunia. Orang sembahyang ni je dia tak sembahyang. Ya, orang sembahyang dia menjaga lagi, orang sembahyang dia berjual beli lagi dan sebagainya. Orang apa itu kalau kita kata dia hamba dunia, marah ni. Kerana hati dia tak setuju menjadi hamba dunia. Ya. Setiap makhluk adalah hamba Allah. Tidak lebih daripada itu. Ia tidak berhak memberi sesuatu syafaat di sisi Allah, melainkan dengan keizinan Allah Ta'ala. Bila Allah izinkan, baru dia boleh memberi syafaat. Ya, kalau kita baca kitab Syairul Salikin, syafaat dia ada 8 jenis. Ya, saya tak ingat semuanya. Sikit-sikit ingatlah ya. Yang pertama, orang tu patut masuk neraka. Dia tak jadi masuk kerana syafaat seseorang lain. Yang kedua, orang tu dah memang berada dalam neraka, tapi dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam syurga kerana sesuatu syafaat dari orang lain. Ya. Yang ketiga, orang tu patut timbangannya berat dosanya. Berat dosanya, tapi kerana syafaat seorang tu jadi ringan dosanya dan berat pahalanya. Ya, macam-macam ada 8. Saya tak ingat apa namanya, dia detail-detailnya. Itu kena semak balik kitab. Ada 8 jenis syafaat yang kita terima di akhirat besok. Bacalah kitab namanya Syairul Salikin. Rahsia untuk orang-orang yang salik. Orang salik itu orang yang menuju kepada kerajaan Allah Ta'ala. Ada 8 jenis. Akidah ini meletakkan sempadan perbezaan di antara hakikat ubudiyah dengan hakikat rububiyah. Ubudiyah itu ketim pengabdian. Ya, siapa hamba? Kita hamba. Rububiyah siapa? Pentadbir, Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik, pentadbir, pencipta, pengurus, itu katanya rububiyah. Ya, Allah sebagai rubub, hakikatnya Allah itu adalah Rabb, pengurus, pencipta, pemilik dan sebagainya. Dan kita ialah hamba, abdi, hamba abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana hakikat hamba dan hakikat Tuhan tidak bercampur, tak boleh campur pun. Allah kuasa Allah, hamba dengan tanggungjawab hamba kepada Allah. Dan tidak sekutu sama sekali, tak boleh dia dibandingkan sama, tak boleh. Pada sifat ataupun kerana ataupun mana-mana keistimewaan, tak ada. Manusia ni semua hamba Allah. Rasul pun hamba Allah belaka. Nabi pun hamba Allah belaka. Raja pun hamba Allah juga. Menteri pun hamba Allah juga. Penguasa semuanya hamba Allah. Di akhirat nanti semua akan diperiksa, akan dicek balik penghambaan mereka. Betul-betul ke tak dia menjadi hamba Allah. Yang istimewa hanya orang yang bertakwa. Itu istimewa. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah ialah kamu-kamu yang bertakwa. Kalau tidak mulia di sisi Allah, jadi orang-orang yang bertakwa. Kerana Allah hanya menjamin orang-orang yang bertakwa di dunia dan juga di akhirat. Di dunia Allah jamin orang bertakwa tu. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Dan Allah membela orang-orang yang bertakwa. Dan rezeki orang yang bertakwa itu juga dijamin oleh Allah Ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Orang yang bertakwa itu rezekinya dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana. Ada je rezeki bagi Tuhan. Kalau tidak rezeki banyak, jadi orang yang bertakwa. Tak ada sibuk-sibuk mencari. Tuhan menjadi majikan dia. Dia makan gaji dengan Tuhan. Kalau dia bertakwa, Saya teringat tuan guru saya dulu waktu itulah. Dia duduk di masjid pagi-pagi lagi, subuh-subuh lagi dah dihantar cucunya ke masjid. Umur dah tua, dah 100 tahun umurnya. Saya setiap hari pergi nampak dia, ngadap dia, ngajuk belajar betul pagi-pagi dia, orang yang sungguh bertakwa lah, dia puasa tiga kali seminggu. Hari Isnin, hari Khamis, hari Jumaat. Itu puasa. Kecuali ada hal yang dia tak boleh puasa, tak adalah. Duduknya dalam masjid aja, intikaf aja, baca Quran aja, letih-letih dia baring, dia tidur dalam masjid tu. Tak ada siapa yang marah pun. Sekali tu saya tengah ngaji dengan dia, datang cucunya. Tok, kata, apa nak duit, nak beli apa ke?
dia pun ngeluar tali pinggang Mekah kan tu. Tahu ke tak tali pinggang Mekah? Tak pernah tengok? Tali pinggangnya ada zip tu. Keluarnya duit, ya Allah, berkesui-kesui nak 50 terbeliak biji mati saya nengoknya. Saya masa itu cikgu tahulah gaji 1000 lebih masa itu. Oh, banyaklah duit dia. Tapi terbeliak biji mati nengoknya, banyak benar duitnya. Kenapa kerja ni? Itu aja dia. Bukanlah duit tu luruh, tak ada. Ada aja sumber-sumber rezeki dia. Sedang ngaji tu dah datang satu mentokah. Kadang-kadang Volvo, kadang-kadang Mercedes datang. Pergi jumpa dengan dia, tuan, tolonglah semayangkan hajat, katanya. Anak saya dah lari, lebih kurang lebih itu. Ya, bukannya apa tu? Bukanlah tentu yang macam itu. Macam itulah lebih kurang. Anak saya dah lari dari rumah, tak balik-balik, tolong semayangkan hajat, katanya. Dia pun corongin je, insya-Allah, katanya. Lepas itu sebelum balik baginya envelope pada dia, agak-agaknya RM1 ke dalam envelope tu. Agak-agaknya. Jadi begitulah rezeki dia tu. Allah datangkan rezeki bagi dia. Dengan syarat kita bertakwa. Tak ada susah-susah payah mencari rezeki. Ya. Di akhirat pun Allah jamin. Innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di makam yang selamat, di darjat yang selamat, dalam keadaan yang selamat. Fi jannatin wa uyun, mereka berada dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Dalam syurga tu ada air pancut tau. Air pancut. Punyalah indah, punyalah cantik dalam syurga tu. Dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang tak bertakwa tak ada jaminan. Kita tak tahulah sama dia selamat atau tak selamat, tapi tak ada jaminan dari Allah Ta'ala. Kalau tidak jaminan Allah, jadi orang yang bertakwa. Di dunia pun Allah jamin, di akhirat pun Allah jamin. Ya, akidah ini meletakkan sempadan perbezaan di antara hakikat ubudiyah dan hakikat rububiyah, di mana hakikat hamba dan hakikat Tuhan tidak bercampur dan tidak sekutu sama sekali pada sifat atau mana-mana keistimewaan. Firman Allah Ta'ala lagi sambungnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Baca pun nak betul ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in, dengung ya, bi syai'in min 'ilmihi panjang, mad jaiz munfasil, illa bima syaa', biar 5 harkat. Lepas wirid tu nak semayang tu, lepas semayang tu wirid tu biar betul-betul bacanya. Jangan yang lemah baina aydihim wa khalfahum wala syaa'. Itu aja ya. Biar baca betul-betul. Al-Quran kena dibaca dengan mengikut hukumnya. Saya dah nak ngajar tajwid petang ni tengah hari ni ya. Tapi sepintas lalu tu itulah caranya. Kita baca Quran biar ikut hukumnya. Kalau tidak kering kerongkong aja, pahala apa pun tak dapat. Tambah kalau pergi orang kenuri. Bila dia baca laju-laju je tak ikut hukum, Nabi akan beras aja. Tahu ke Nabi akan beras? Tak ada dapat apa-apa pahala di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan kita minta pahala, Allah manjang sawaba ma qara'na. Ya Allah, berilah pahala kepada segala bacaan aku ni tadi. Minta pahala, tapi baca tak betul. Mana dapat pahala? Ini pun kena betul-betul. Wala yukhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Maknanya yang akan datang pun Allah tahu, yang dulu-dulu pun Allah tahu. Ya, sejarah kita dahulu. Ya, sejarah saya dulu, tuan-tuan tak tahu. Saya muda tu macam mana? Ya, umur 17, 18 macam mana keadaan saya, tuan-tuan tak tahu. Tapi Allah tahu ke tak tahu? Tahu. Sebab itu tak boleh sorok. Begitu juga yang akan datang. Allah tahu, yang depan pun Allah tahu, yang belakang pun Allah tahu. Jadi tak boleh sorok dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Buat rahsia dan macam mana pun esok akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa membuat kebaikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah juga akan diperlihatkan. Esok ditunjukkan biodata kita seorang. Semua akan ditunjukkan biodata tu. Daripada dia akil balik sampai dia mati ditunjukkan. Biodata saya ditunjukkannya, biodata Haji Soleh ni ditunjukkannya, biodata Tok Iman ditunjukkannya. Kau nak lari? Kecuali biodata yang berbentuk maksiat dan kita taubat daripadanya, yang itu tak ditunjuk. Kita dah buat dulu benda-benda jahat, buat dosa, kita dah taubat dan Allah terima taubat kita, yang itu tak ditunjuk. Itu dia delete. Tahu ke delete? Allah sampai di komputer tak tahu ke delete? Delete itu padam. Ataupun dia ambil liquid paper. Tahu liquid paper? Padam itu ya, tak ada nampak lagi. Kalau dia dulu tak semayang kan, tapi dah taubat, dah qada, dah taubat kan ya. Tak ada tunjukkan dia tak semayang. Kalau dulu pakai seluar pendek umpamanya, sini tak ada lah, yang nyolang mata tengok saya. Dia tak ada pakai seluar pendek ya. Dulu dah mana tahu kan dulu ada pakai seluar pendek. Dia taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia diterima Allah taubat, maka tak ada ditunjukkannya. Sebab itu tuan-tuan, kita dalam hidup ni ada dua perkara yang mesti kita lakukan hari-hari. Nak tidur, kita muhasabah diri kita dulu. Kalau ada buat dosa dalam hari itu, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kalau ada dengan manusia, kita minta ampun dengan manusia. Telefon dia. Sekarang ni ada telefon, kemudahan ada, handphone pun ada, apa kesusahannya. Telefon dia, minta maaf ya Tuan Haji Mahmud, saya ngumpat mikir tadi anu. Dia ngetor marah tu, nak nampuk. Apa tampuan dia rumah dia, kita rumah kita. Minta maaf ya, minta ampun ya. Dia minta ampun ya. Lama-lama dia jemur. Udah. Ampunlah tu maknanya. Itu namanya muhasabah. Pagi-pagi bangkit dari tidur, sebelum bangkit tu kena apa? Kena rancang. You plan your activities for the day. Kena rancang lepas ini nak ke mana, nak sembahyang di mana, nak buat apa, dirancang dulu. Itu namanya muraqabah. Muraqabah tu artinya mengintai-ngintai kebaikan. Mengintai-ngintai kebaikan. Untuk orang-orang ahli tasawuf dia tahu lah benda ni ya. Dia merancang kehidupan dia. Supaya dia tidak tersasar daripada planning itu. Dia dah rancang, dah plan. Nak semayang maghrib di mana, nak semayang isyak di mana, nak semayang asar di mana, nak semayang zuhur di mana, nak melawat siapa. Itu namanya muraqabah. Pagi-pagi muraqabah, malam-malam apa? Muhasabah. Kalau ini kita buat, di akhirat besok bersih, suci kita punya amalan kita ya. Rekod amalan itu suci. Kalau ada dosa, sudah padam dah. Kita pagi-pagi merancang nak dapat pahala dan sebagainya. Jadi itu namanya muraqabah dan muhasabah. Pasal apa? Pasal Allah tahu, bukan boleh nak sorok-sorok. Allah tahu, yang dulu pun Allah tahu, yang akan datang pun Allah tahu. Sedangkan mereka tidak mengetahui sedikit pun daripada ilmu Allah. Jangan kita nak apa, kita ni sikit benar ilmu yang ada daripada kita ni. Ya, skomin benar, tahu skomin? Skomik aja kata orang kampung Gajah, skomik. Skomik benar ilmu kita tu. Allah pun khabar apa itu? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Dan tidak aku utuskan kamu, tidak aku beri kepada kamu ilmu, melainkan hanya sedikit sahaja. Jadi tak payahlah nak megah dengan ilmu ya. Ini tak tahu kan ini loleh saya tahu katanya. Tuhan tahu. Mana lebih pandai? Tuhan ke dia? Sikit ilmunya walaupun pasnya tinggi-tinggi, dapat doktor ke, dapat profesor ke, dibanding dengan ilmu Allah sikit pun benar. Dia tak payahlah mendabik-dabik dada dengan ilmu kita. Karena ilmu manusia itu sikit saja dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala.
Kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ilmu yang ada kita ni sekadar yang diizinkan oleh Allah semata-mata. Mana yang Allah tak izin kita tak tahu. Ada berapa lah daun keliling masjid ni, siapa tahu? Ada berapa lah daun keliling masjid ni? Susah daun tak? Ada berapa batang pokok keliling masjid ni, siapa tahu? Jatuh kuasa masjid tahu tak? Tapi Allah tahu tak? Tahu, ya. Ada berapa lah janggut tuan-tuan? Siapa tahu? Tapi Allah tahu tak? Orang tak berjanggut dia tahu lah. Tak ada katanya. Tu orang tak berjanggut. Orang yang berjanggut? Mana tahu? Ya. Itu dekat. Tapi Allah tahu belakang, ya. Ayat ini mengisbatkan, mengisbatkan ketika itu menetapkan, menentukan, menetapkan ada, itu ketika mengisbat. Dari perkataan isbat, ya, sabit, mensabitkan, berarti menentukan ada. Dia bukan mengadakan bila tiada jadi ada, ini dia mengakui ada. Itu mengisbatkan bahawa ilmu Allah meliputi masa, tempat dan segala sesuatu. Ilmu Allah itu dia meliputi segala sesuatu. Ya, dulu pun tahu, sekarang pun tahu, yang akan datang pun tahu, yang mustahil pun Allah tahu. Punyalah hebat, ya. Ilmu Allah itu meliputi yang wajib. Yang wajib apa? Tentang zat Allah, itu yang wajib. Sifat Allah juga yang wajib. Af'al Allah juga wajib. Dan meliputi yang mustahil. Mustahil itu tak ada. Allah tahu ke? Yang tak ada itu Allah tahu. Iaitu yang menyerupai Allah. Mana ada? Adakah apa-apa yang menyerupai Allah? Tak ada. Itu pun Allah tahu. Dia panggil Syarikul Bari. Siapa ngaji tauhid dia tahulah. Syarikul Bari namanya. Ya, benda-benda yang menyerupai Allah Ta'ala. Benda tak ada, pun Allah tahu. Lebih-lebih lagi yang harus tu kejadian dari Allah Ta'ala. Ya, berapa batang pokok di dunia ni Allah tahu. Berapa helai rambut di kepala kita Allah tahu. Kumpulkan rambut-rambut kita tu berapa helai, semuanya Allah tahu. Semua tu Allah tahu, ya. Berbanding dengan manusia komik benar ilmunya. Mengisbatkan bahawa ilmu Allah meliputi masa. Dulu pun Allah tahu, sekarang pun Allah tahu, yang akan datang pun Allah tahu. Tempat, apa yang berlaku di Iceland Allah tahu, apa yang berlaku di Afrika Allah tahu, apa yang berlaku di Jepun Allah tahu, apa yang berlaku di Myanmar Allah tahu, di mana-mana pun Allah tahu. Dan segala sesuatu apa pun, sehingga kuman pun Allah tahu berapa bilangannya. Yang tak nampak di mata kasar, Tuhan tahu belaka. Juga menerangkan kelemahan makhluk serta kekurangan ilmu mereka. Ini juga, ya, tidak ada siapa yang dapat ilmu melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Itu kekurangan kita. Kita tak tahu. Banyak benar benda tak tahu. Iaitu sekadar apa yang diberi oleh Allah sahaja. Mana yang Allah bagi kita ilmu, adalah ilmu kita. Ya, mana yang Tuhan tak bagi, tak tahu. Walaupun yang senang-senang kita tak tahu. Contohnya lah, itu paling senang. 1 campur 2 kali 3 berapa? Udah tak berani jawabnya. 1 campur 2 kali 3 berapa? 6. 9. Iya ke? Orang sana, orang duduk belakang tu. 1 campur 2 kali 3 berapa? Udah diam. Udah tak berani jawab. Berapa? 9. Tak betul. Jawabnya 7. Tak maaf ya, bukan nak memperli ni dah. Memang ya jawabnya 7. Kerana kalau dalam satu soalan tu ada campur dengan darab, buat mana dulu? Ni cikgu matematik ni tau. Buat mana dulu? Buat yang darab dulu. Apa darab apa? 2 kali 3 berapa? 6. Campur 1 berapa? 7. Nampak? Mana yang katakan pandai? Berbanding dengan ilmu Allah. Saya ni pasal apa pandai? Pasal diizinkan Allah dalam itu. Dalam ilmu itu aja, lain tak ada. Itu dia tuan-tuan. Itu bukti yang nyata, terang, ya. Senang pun tak boleh nak jawab. Itu dia. Muslim yang beriman kepada ilmu Allah yang meliputi ini dan
yang meliputi ini dan selalu mengingatinya. Nya tu apa huruf besar? Nya tu tanda Allah ya. Dia tulis dengan huruf besar. Yang mengingatinya, artinya mengingati Allah lah dalam hati. Ia sentiasa hidup di dalam keadaan muraqabah. Ini saya sebut tadi ya, muraqabah. Artinya dia rancang kehidupan dia. Dirinya memelihara garisan Allah. Dan segera bertaubat kepadanya bila bersalah. Itu kalau orang yang betul ingat Allah lah. Sentiasa ingat Allah. Bila buat salah, taubat kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Ya, dalam hidup ni kita terpaksa menghadapi berbagai-bagai keadaan. Kadang-kadang kita dapat musibah. Bila dapat musibah, apa tindakan kita? Sabar. Kadang-kadang dapat nikmat. Bila dapat nikmat, apa tindakan kita? Syukur. Ya. Kadang-kadang dapat apa? Dapat melakukan ketaatan. Bila kita boleh buat taat, apa kita buat? Apa tindakan kita? Redha dengan ketaatan. Allah suruh redha dengan ketaatan, jangan redha dengan maksiat ya. Kadang-kadang terbuat juga maksiat. Apa tindakan kita? Apa tindakan kita? Ya Allah. Sekali lagi apa? Taubat. Itu 4 perkara. Ya. Kalau datang musibah, kita sabar. Dapat pahala tu tuan-tuan. Ya. Kalau datang nikmat, syukur. Dapat pahala tak kalau kita bersyukur? Dapat pahala lagi. Apa pun datang, kita boleh dapat pahala. Sekali lagi. Bila datang bala atau musibat, kita sabar. Sabar tu besar pahalanya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala untuk orang-orang yang sabar itu tak dapat nak dibilang berapa banyaknya. Banyak benar. Bila datang nikmat, apa buat? Syukur. Syukur pun pahala juga. Ya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ya, aku tunjukkan, sesungguhnya aku tunjuk kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Pilih mana ndak. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat aku, nescaya aku tambahkan lagi nikmat itu bagi kamu. Nampak tu. Yang ketiga, bila kamu boleh buat taat, apa buat? Redha. Redha tu makam yang lebih tinggi daripada sabar. Tuan-tuan boleh bacalah kita tasawuf ya. Di antaranya bila baca kitab Penawar Bagi Hati. Ada ngaji tu tak sini? Penawar Bagi Hati ada? Tak ada ngaji. Ya, itu sabar. Atas dari sabar lagi redha. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, redha Allah itu ke atas mereka dan mereka pun redha dengan dia. Ya. Itu redha tinggi. Tinggi makam redha tu. Dan yang keempat, apabila terjerumus dengan maksiat, kita taubat. Taubat dapat pahala tak? Tuan-tuan, puan-puan, taubat dapat pahala tak? Dapat. Allah kasih kepada orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Lagi? Wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah ya. Sesungguhnya Allah kasihkan orang-orang yang taubat dan kasih kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Itu dia tuan-tuan. 4 perkara yang mesti datang pada kita dan 4 tindakan kita. Kalau kita ikut tindakan ini, apa pun datang akan menjadi sumber pahala bagi kita. Ini hamba Allah. Kerana apa? Sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kesedaran manusia tentang hakikat dirinya dan nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya untuk menemui kebenaran akan menjadi ia bersyukur kepada Allah dan menjauhi diri daripada sifat angkuh dan sombong. Ya. Dia tahu apa saja dah sedar tentang hakikat dirinya, dia kenal dirinya. Nak kenal diri kita ni, kenal Tuhan. Ya. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Itu saya tak tahu hadis ke bukan. Ada setengah ulama mengatakan hadis, ada setengah ulama mengatakan itu hanya ungkapan para ulama, kata-kata hikmah. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa kenal Tuhannya, maka dia kenallah dirinya. Tuhan maha mulia, dia maha hina. Tuhan maha kaya, dia maha papai kedana. Tahu papai kedana?
Tuhan maha tinggi, dia maha rendah. Tuhan maha kuasa, dia maha lemah. Itu kenal diri dia. Sebab dia dua tu ungkapan tu, man arafa rabbahu faqad arafa nafsah, wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, maka dia kenallah Tuhan dia, macam tu. Jadi Tuhan nama hakikat, dia kenal hakikat dirinya. Dan nikmat-nikmat Allah dia tahu pula tu. Nikmat Allah berapa banyak? Berapa ribu? Nikmat Allah berapa? Tak terkira banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau sekiranya kamu nak bilang nikmat Allah nescaya tiada terkira oleh kamu. Banyak berbenar. Nikmat dalam diri kita, nikmat di luar kita, nikmat keluarga kita, macam-macam nikmat yang ada. Tapi yang paling besar nikmat apa? Nikmat apa? Iman dan Islam. Itu paling besar nikmat yang Allah anugerah pada kita. Dan menemui kebenaran. Untuk menemui kebenaran, bila kita ingat tu baru kita nampak kebenaran. Akan menjadi ia bersyukur kepada Allah. Itu suruh kita syukur tu. Dan menjauhi diri daripada sifat angkuh dan sombong. Jangan angkuh, jangan sombong. Allah boleh angkuh, Allah boleh sombong, kita tak boleh. Itu sebab salah satu nama Allah tu apa? Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu apa tu? Yang takabur. Allah boleh takabur, layak untuk takabur pun. Kita boleh. Saya boleh takabur ke? Kalau datang ni ngajar, komen ni apa tak tahu tengok mana. Itu takabur lah. Bulan depan macam mana? Bulan depan macam mana? Halau kembali. Balik kita tak nak mendengar kata. Tak boleh. Kita manusia tak boleh nak takabur. Tak layak pun. Pasal apa nak takabur? Apa yang ada kita? Apa yang sebenar-benar ada pada kita, originally ours. Apa ada? Ilmu yang ada pada kita ni kita punya ke? Siapa punya? Allah yang punya. Kesihatan kita siapa bagi? Allah yang bagi. Reta kita siapa bagi? Allah yang bagi. Apa saja semua dari Allah Ta'ala. Kita apa pun tak ada. Jadi tak ada layak untuk sombong, tak ada layak untuk ego, tak ada layak untuk takabur. Firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Bawah ni wa huwal aliyyul azim. Kita baca sekali senang. Kursi Allah. Kursi itu lambang kerajaan Allah. Mana rupanya tak, tapi ada. Allah kata ada kursi-kursilah ya. Lambang kebesaran kerajaan Allah atau lambang singgah sana Allah. Meliputi langit dan bumi. Bermakna kekuasaan Allah tu meliputi langit dan bumi. Di langit pun Allah berkuasa, di bumi pun Allah berkuasa. Dan di antara langit dan bumi juga Allah berkuasa. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah tak ada payah, tak ada susah bagi Allah nak mentadbir langit dan mentadbir bumi. Senang aja bagi Allah Ta'ala. Ayat ini membuktikan kesempurnaan kudrah Allah Ta'ala. Apa saja kita kembali kepada Allah. Kalau Allah nak muliakan, mulialah kita. Kalau Allah nak hinakan, hinalah kita. Kalau Allah nak bagi pangkat, pangkatlah kita. Kalau Allah tak nak bagi pangkat, tak ada juga pangkat kita. Kerana dia menentukan segala-galanya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Bagi Allah tak ada masalah nak memelihara kedua-duanya. Langit ke bumi ke tak ada masalah. Kenapa? Wa huwal aliyyul azim. Kemudian Allah mengakhiri ayat kursi ini dengan menyebut dua namanya, iaitu apa? Al-Aliyyu, apa tu? Al-Azimu. Al-Aliyyu, Al-Azimu. Artinya dialah yang maha tinggi, bukan tinggi macam pokoknya. Tinggi darjatnya, tinggi kekuasaannya, tinggi kemuliaannya. Al-Azim artinya apa? Yang amat besar, yang amat agung. Al-Aliyyu berarti Allah mempunyai sifat ketinggian. Ketinggian di atas makhluk. Banding dengan makhluk, Allah lagi tinggi darjatnya, kemuliaannya. Siapa yang berlumba-lumba untuk mendapat makam Allah, ia akan dihina. Kerana ketinggian tu Allah saja yang layak. Yang sombong siapa yang layak? Allah saja. Kita nak sombong, seolah-olah kita nak mencari ketinggian Allah itu. Akan dihina oleh Allah Ta'ala.
di akhirat esok orang yang takabur, orang yang sombong, Allah bangkitkan esok orang pesemut tahu. Tinggi besar mana pangkatnya esok bangkitnya orang pesemut. Semut tu kecil ke besar? Kecil. Lepas tu dia letaknya di jalan raya tempat orang lalu lalang. Ya? Ngapa? Supaya dikacak-kacak oleh orang di akhirat besok. Kerana dalam dunia ni dia sombong berbenar, megah berbenar, act berbenar. Esok orang pesemut, Allah hina besok di akhirat. Ya? Jadi siapa nak mencari atau nak merebut sifat-sifat Allah nanti akan dihina oleh Allah. Di dunia ini pun dihina, dan di akhirat dengan azab sangsara. Di dunia pun orang sombong ni dapat ke kawan. Siapa nak berkawan dengan orang sombong jangan tangan. Ya. Lalu je menyampah orang yang ada di lalu sana. Itu kalau orang sombong. Di akhirat besok itu dah dijadikan dia macam besar semut. Itu Al-Aliyu. Hanya Allah saja yang layak memiliki sifat Al-Aliyu. Al-Azimu. Yang Al-Azim berarti Allah mempunyai keagungan yang agung. Dalam arti kata tidak ada siapa yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah. Bila hakikat ketinggian dan keagungan Allah tersemai di dalam jiwa manusia, ketika itu ia mengetahui martabat dirinya. Kalau Allah maha tinggi, dia maha apa? Maha rendah. Allah maha agung, dia maha apa? Maha rendah, maha hina, ya. Dan terus kembali ke makam ubudiyah. Bila dia sedar dia tu tak ada apa-apa, hanya Allah saja yang memiliki segala kesempurnaan, ya, barulah dia ada teringin, ada terasa, macam rasa terpaksa untuk menjadi hamba Allah. Bila dia dah rasa jadi hamba Allah, dia akan beribadah kepada Allah, menjadi abdi Allah yang sebenarnya. Beribadat kepada Allah. Itu dorongan untuk beribadat itu dengan rasa kehambaan. Kita ni mesti nak ada rasa hamba. Jangan ada rasa tuan. Dia merasakan dirinya adalah hamba. Ya. Orang hamba Allah ni macam mana? Ubudiyah atau kehambaan tidak angkuh. Dan tidak sombong lagi. Malah kembali merasai takut. Takut ke apa? Takut ke neraka, takut ke Allah, ya. Gerun. Takut tu gerun tu. Dan beradab sopan dengan Allah. Dengan Allah tu dia beradab. Tak ada menyalahkan Allah. Ya? Dengan maksiat yang dia buat itu tak ada menyalahkan Allah.